Kempen PRU 15 masuk pecutan terakhir. Pengundi-pengundi mula fikir bayangan kerajaan yang akan terbentuk. Ini beberapa kemungkinan yang akan berlaku. Senario pertama, angka kaji selidik dan momentum kempen menunjukkan PH berada di depan dengan 80 hingga 90 kerusi parlimen untuk menjadi blok terbesar. Jika lebih ramai pengundi atas pagar beralih kepada PH, ada kemungkinan PH menang majoriti mudah. Tetapi itu sukar diramal kerana sentimen pengundi yang berubah-ubah dan tidak ada satu gabungan pun yang dominan. Senario kedua, PH mendapat antara 90 hingga 100 kerusi dengan memenangi mandat rakyat di Semenanjung. PH boleh membentuk kerajaan dengan gabungan Parti Sarawak ataupun GPS dan kerajaan yang terbentuk itu adalah stabil kerana melebihi lebih 120 kerusi. Senario ketiga, PH menjadi blok terbesar dengan 80 hingga 90 kerusi, tetapi gabungan-gabungan lain berkomplot untuk membentuk kerajaan campuran sesama mereka. Kerajaan campuran itu akan menggabungkan UMNO, PAS, Bersatu, GPS, JRS dan parti-parti kecil yang lain. Keadaannya kembali seperti sekarang dengan mereka saling menuding jari kerana UMNO adalah musuh politik PAS dan Bersatu. PAS pula hanya ambil kesempatan atas keterdesakan Bersatu tetapi menyimpan niat untuk bekerjasama dengan UMNO. Akhirnya berulang kejadian kerajaan 33 bulan. Sama-sama dalam kerajaan tetapi saling hentam-menghentam mengalahkan pembangkang. Akhirnya kerajaan tidak stabil dan Perdana Menteri akan bertukar-tukar lagi seperti yang berlaku sebelum ini. Kalau tak nak kena scam, undi PH supaya kami melepasi angka 100 kerusi parlimen dan boleh membentuk kerajaan yang stabil. Kemudian kita boleh tumpu kepada usaha mentadbir untuk membaiki keadaan gaji rakyat dan kos sara hidup. Kita hidup dalam abad 21, tapi budaya politik kita masih lagi kuno dan feudal. Ini adalah amalan-amalan politik yang perlu dibuang oleh semua parti dan ahli politik di negara ini. Satu, rider dan pengiring. Sepatutnya hanya Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri yang patut ada rider dan pengiring bagi tujuan keselamatan. Menteri lain tak payah. Ahli parlimen dan wakil rakyat tak payahlah ada pengiring. Yang mengiring tu patut buat kerja tolong rakyat, bukan membontoti wakil rakyat. Kepada bapak kau. Dua, ada orang bawa beg. Kau tak boleh bawa beg sendiri ke? Berat sangat ke beg nak bawa? Bukan berat macam beg budak-budak sekolah pun. Kalau beg sendiri tak boleh bawa, kena ada orang khas yang bawa, patutlah rakyat kata ahli politik pemalas. Kamu tak ada malu ke? Pemalas. Ketiga, budaya sambut pemimpin. Kalau ada program, kementerian dan agensi kena habis bajet untuk buat majlis. Lepas tu ada berpuluh-puluh orang kena sambut. Persediaan ambil masa berminggu kalau bukan berbulan. Tu tak campur mesyuarat untuk rancang sambut menteri lagi. Boleh tak menteri kurangkan hadir ke majlis dan buat kerja, fikir macam mana nak selesaikan masalah rakyat. Keempat, cium tangan. Tolonglah jangan cium tangan ahli politik. Kita semua banyak dosa, entah-entah dosa rakyat lagi sikit dari dosa menteri. Kita bayar dia buat kerja yang kita pergi. Musim pilihan raya, mari kita kenal profil pengundi mengikut parti. 50% pengundi adalah penyokong tegar yang akan undi parti masing-masing. Tak payahlah bersyarah atau bagi hujah. Kalau salah pun mereka akan tetap undi calon parti mereka. Nasib baik undi mereka sahaja tak cukup untuk beri kemenangan kepada mana-mana parti. Sebabnya ialah 50% pengundi adalah pengundi atas pagar yang mempunyai sentimen berbeza-beza. Parti yang berjaya memikat sentimen pengundi atas pagar akan menang pilihan raya. Berikut adalah profil pengundi-pengundi atas pagar. Kumpulan 1, pengundi yang mementingkan soal mutu kehidupan seharian. Mereka menilai prestasi pentadbiran dan pengurusan ekonomi kerana mereka meletakkan soal ekonomi harian, harga barang, gaji, pendidikan anak sebagai kayu ukur utama.
Mereka tidak terlalu termakan dengan sentimen perkauman atau keagamaan yang sering dimainkan. Kumpulan ini selalunya mengundi PKR dan PH. Kumpulan dua, pengundi yang meletakkan soal kepentingan kaum dan agama mengatasi pertimbangan lain. Walaupun mereka tahu parti-parti seperti UMNO, PAS dan Bersatu ada rekod penyelewengan dan pengurusan yang lemah, mereka lebih rela ada menteri yang rasuah atau malas asalkan menteri ini nak selesaikan masalah rakyat. Keempat, cium tangan. Tolonglah jangan cium tangan ahli politik. Kita semua banyak dosa, entah-entah dosa rakyat lagi sikit dari dosa menteri. Kita bayar dia buat kerja, yang kita pergi dewakan dia tu apa? Stupid. Bukan dia buat kerja free pun. Cium tangan hanya untuk mak ayah kita saja. Kelima, pakai duit rakyat letak muka dekat billboard. Tolong jangan habiskan duit rakyat pasang billboard letak muka menteri. Kalau pakai duit dia, ikut suka dia lah. Kalau pakai duit rakyat, konon nak promosi usaha kementerian tapi letak muka menteri, baik guna wang itu untuk tolong rakyat. Billboard besar-besar, menteri sengih tapi masalah tak selesai. Kalau setuju dengan misi hapus budaya bodek ini, kita share ramai-ramai. Mesti ramai ahli politik jaki dengan saya. Semalam saya sebut di Masjid Tanah. Saya kata kalau Pakatan Harapan menang, kita akan siasat Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana dia menggunakan hampir 500 bilion ringgit dikala kita menghadapi PKP. Vaksin sahaja tak dapat dihujahkan dalam parlimen. Ramai ahli-ahli parlimen tanya berapa banyak wang digunakan untuk membeli vaksin. Berapa banyak vaksin dibeli? Berapa harga vaksin? Ini tak boleh dijawab oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. 500 bilion. Semalam dia jawab. Semalam saya cakap, hari ini dia jawab. Dia jawab, dia kata, wallahi, 1 sen pun duit rakyat dia tak ambil. Wallahi wabillahi watallahi ini. Bukan sahaja dia guna, Najib pun guna. Tapi akhirnya Najib masuk dalam penjara. Dia tak payah guna itu. Dia ada berbaki 2 hari lagi. Sebelum pilihan raya ini untuk dia buktikan kepada rakyat 500 bilion ringgit yang dia gunakan itu ke mana dia bawa. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok ni, mana dia dapat duit menggunakan jentera-jentera. Tengok Perikatan Nasional, kaya-kaya dia. Kalau kita tengok di mana cucuk dari segi logistik dia, dari segi pakaian dia, dari segi kelengkapan dia. Sebab itu kalau kita tengok sebahagian daripada penyokong UMNO Barisan Nasional tu, dia tolak parti yang korup ini, tapi dia pergi kononnya kepada Perikatan Nasional itu kononnya adalah parti yang bersih. Kalau dia benar-benar bersih, antara perkara yang harus dia buktikan adalah 500 bilion itu dia ada berbaki 2 hari untuk tunjukkan kepada rakyat mana dia belanjakan 500 bilion itu. Kerana 500 bilion itu dikala rakyat menghadapi PKP, rakyat keluarkan wang dia sendiri daripada KWSP, rakyat keluarkan simpanan dia daripada bank untuk dia makan sepanjang dia hidup PKP. Rakyat terpaksa berbelanja dengan belanja sendiri dan sebahagian rakyat terpaksa mengangkat bendera putih kerana tak cukup makan dikala PKP. Mana 500 bilion yang dia belanjakan untuk rakyat itu? Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Doa selamat kelantan.